Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, ya, insyaallah kita nak teruskan walaupun ramai lagi yang dalam mood bercuti ni. Okey. Alhamdulillah kita dah selesai sehingga wazan yang ke-18 pada sesi yang lepas. Jadi insya-Allah untuk kelas yang pagi ni kita akan sambung terus sajalah kepada wazan yang ke-19, iaitulah wazan yang terakhir dalam silibus kita. Tetapi dia bukan wazan terakhir untuk semua sekali lah. Ini untuk silibus kita saja. Okay. Jadi untuk makluman wazan ni ada banyak. Dia bukan yang terhad sebagaimana yang kita berikan saja. Banyak lagi wazan-wazan lain. Tetapi memadailah apa yang kita bagi ni. Sebab yang kita bagi ni pun kalau tak ya-ya ni hampir-hampir bergegar ni, urat-urat saraf di kepala tu kan. Maknanya stroke jugalah, tapi bukan stroke yang bahaya tu, dia stroke yang bagus lah. Jadi banyak juga tu boleh tahan. Jadi insya-Allah kita punya ni maksimum sehingga wazan 19 lah. Okay, jadi untuk 19, untuk wazan yang terakhir kita adalah wazan yang kita sebut sebagai wazan minta lah. Cuma tengok dia punya keadaan. Maksud saya tak semestinya. Dia tak semestinya. Ada kalanya pakai minta. Ada kalanya tak perlu pakai minta. Tengok. Wazan ni yang kita bagi tu sebagai panduan saja. Maksud saya sebagai panduan untuk membezakan dia dengan fi'il biasa 3 huruf tu, kita letakkan apa namanya tambahan makna di situlah. Tetapi tidak bermakna kita terikat dengan makna tersebut. Okay, kadang-kadang Arab dia pakai makna sebagaimana fi'il yang 3 huruf biasa saja. Ataupun misalnya dalam kes wazan 19 yang kita akan sentuh pada sesi kita pagi ini, maknanya yang minta tu sebagai panduan lah. Kita tambahkan ada makna minta di situ sebagai panduan. Okey. Alright. Tetapi sebab saya kata tak semestinya. Kadang-kadang ada setengah-setengah perkataan tu kita tak letak minta pun kita faham. Dia ada makna minta. Okey. Contohnya perkataan, ada kalanya kita pakai dua-dua sekali. Boleh ada minta, boleh tak ada minta. Contoh, katakan perkataan asalnya ialah keluar. Telah keluar. 3 huruf asal tu contohnya Melayu dia lah. Nanti kita tengok Arab dia. Katakan perkataannya ialah telah keluar. Jadi bila kita ubah dia kepada wazan 19, boleh tak kita tambahkan makna telah, minta? Boleh. Misalnya, student minta izin keluar daripada kelas nak pergi toilet. Ataupun benda-benda yang kita nak minta something lah. Minta izin keluar dan sebagainya. Dalam konteks tu, sesuai lah minta tu. Tapi ada kalanya
Dalam contoh-contoh yang Arab beri, dia guna perkataan yang sama, tetapi dalam makna dia tidak letak minta. Ah, jadi yang itu kita kena jelaskanlah, takut takut pelajar keliru nanti. Misalnya apa? Misalnya ayat yang menceritakan situasi, contohnya katakan apa? Datin Cik dia betul-betul berdiri depan mesin ATM tu. Ah, dia masukkan kad ATM, dia nak keluarkan duit. Okey. Ah, di dalam kes begitu, perkataan yang sama dia hanya guna apa? Datin Cik sedang mengeluarkan duit di mesin ATM. Kenapa perkataan tu sama tapi dia tak letak minta? Sedangkan perkataan yang sama, student minta izin dari guru untuk keluar daripada kelas. Tapi perkataan yang sama, Datin Cik sedang berusaha mengeluarkan duit daripada mesin ATM. Jadi yang mengeluarkan duit tu tak payah minta pun tak apa. Sebab kalau mesin tu tak keluarkan duit, Datin Cik lepuk mesin tu, memang dia nak duit tu keluar. Maknanya perbuatan dia sendiri itu sudah ada makna apa? Dia mengharapkan duit tu keluar. Jadi tak perlu minta. Tengok keadaan. Ataupun misalnya nanti kita baca dalam Al-Baqarah, ada satu perkataan itu, perkataan simbolik apa? Misalnya, uh, di awal-awal Al-Baqarah tu ada ayat yang masaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Istauqada. Dia hanya terjemahkan menyalakan api. Perumpamaan mereka itu seumpama perumpamaan seorang yang menyalakan api. Perkataan menyalakan api, apalagi kalau kita relate dengan proses menyalakan api seumpama orang-orang dulu yang tak ada mancis, yang tak ada elektrik dan sebagainya. Okay, sama ada dia gesek kayu ke dia gesek batu dan sebagainya. Yang itu kalau kita tak letak minta pun faham. Ha, dia tengah buat tu dia nak apa sebenarnya? Dia nak supaya api menyala, betul? Jadi perkataan menyalakan api tak perlulah letak minta. Sekarang kita yang kena bakar kan, orang tengah sibuk menyala dia minta-minta lagi dah lah penat nak menyala tu. Jadi tengok tengok situasi, tengok keadaan. Okey. Ataupun nanti perkataan yang paling popular apa dia? Contohnya dalam bahasa Arab, katakan perkataan tu ialah istakbara, yang kita terjemah sebagai takabur, sombong, angkuh, bongkak dan sebagainya. So bila kita suruh scan nanti, student dia akan kira, dia kata, ini 19 ni. Macam mana nak masuk minta ni? Jadi sombong, bongkak, angkuh, yang tu tak payah sebut minta. Sebab di situ sudah ada unsur apa? Kita mengharapkan orang puji, kita mengharapkan orang iktiraf, kita mengharapkan orang macam-macam lah. Jadi bila masuk sombong tu, angkuh, bila orang tak respect kita, tekan kat Puan Siti dia lah yang paling banyak misalnya apa, bagi sumbangan dekat masjid, tiba-tiba orang tengok dia buat tak kenal lapuk ni jadi maknanya nampak dia dah ada unsur dia nakkan apa, pujian, dia nakkan pengiktirafan, nak orang up dia, nak orang besarkan dia. Jadi perkataan sombong tak perlu letak minta. Jadi tengok keadaan ada perkataan-perkataan yang walaupun kita tak ikut secara harfiah tapi dia difahami bahawa dia adalah wazan yang ke-19. Jadi untuk level kita ataupun silibus kita yang terakhir adalah wazan yang ke-19. Kemudian wazan yang ke-19 juga adalah wazan yang kalau tengok dia punya bilangan huruf dia yang paling maksimum lah. Maknanya kita ada sebanyak 6 huruf semuanya. Jadi kita akan tengok dulu dia punya perkataan yang apa namanya, perkataan yang sihat lah. Alright. Tapi kalau perkataan tu sakit nanti kita akan tengok kemudian macam mana dia punya style. Boleh tak perkataan sakit kita jadikan wazan 19?
boleh lah. Ah, sebab sakit, dia dah sakit-sakit lah, nak buat macam mana kan. Kita just ubah dia jadi wazan 19 je lah. Dia punya, yang penting dia punya top up dia sama. Tapi pattern dia tak boleh ikut lah. Sebab pattern dia ada dia punya pattern dia yang tersendiri. Alright. Okay. Sebelum kita masuk wazan yang ke-19, cuba tengok balik semula carta wazan kita tu. Jadi kalau tengok di situ kita ada 9 lah wazan daripada 11 sampai 19. Okay. Kita tolak dulu 1 sampai 10 tu. Sebab 1 sampai 10 tu isim. Wazan isim. Alright. Ya. Yeah. Okay. Yang kita nak fokus ni yang fi'il saja. Yang apa namanya? 11 hingga 19. Sorry, 9 di situ. Jadi bagi yang masih lagi belum apa nama? Belum solid dia punya ingatan dan kefahaman tu, ah, cuba tanda sekali lagi. Cuba asingkan sekali lagi daripada 11 hingga 19 tu, iaitulah kita nak kenal pasti wazan-wazan yang apa namanya bermula dengan huruf alif. Ah, yang pertama kita ada wazan 11. Okey. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita ada wazan yang ke-14. Alright. Kemudian yang ketiga kita ada wazan yang ke-15. Seterusnya wazan yang ke-16. Kemudian yang terakhir ini wazan yang ke-19. So ada 5 semua sekali wazan-wazan yang kita lihat dimulakan ataupun bermula dengan huruf alif. Okey. Tetapi hanya satu wazan saja yang dia adalah alif yang hamzah, alif berhamzah. Iaitulah wazan 11. Dia punya alif tu sama ada madhi ataupun amar, kena diletakkan huruf hamzah kecil di atas alif. Sebab dia adalah hamzah qata'. Ya. Tapi baki yang lain 14, 15, 16 dan 19 kita tak boleh tambah hamzah. Kalau kita baca dia baris bawah pun itu baris yang kita adakan. Okey, contohnya wazan 14 tu kita baca alif baris bawah. In fa'alah. Wazan 15 pun kita baca baris bawah juga. Ifta'alah. Wazan 16 pun baris bawah juga. If'allah. Dan yang terakhir wazan 19 pun kita akan baca juga baris bawah nanti. Istaf'alah. Okey. Tetapi dalam Quran sebenarnya huruf alif tu tidak ada baris. Kita hanya bunyikan dia baris bawah saja. Dia tidak ada baris. Kerana apa? Kerana kalau kita wasalkan bacaan sebelum daripada wazan 14, 15, 16 dan 19 itu, contohnya kita tambahkan huruf waw. Jadi waktu itu alif sudah tidak ada lagi baris. Wan fa'ala. Waf ta'ala. 16 waf'alla. Kemudian 19 wastaf'ala. Jadi kalau buat latihan, sila biasakan jangan bariskan alif itu. Tapi kalau baris tak apalah. Kita tak salahkan, tapi sebaiknya jangan dibariskan. Okey. Kalau dibariskan, dimaafkanlah. Sebaiknya jangan dibariskan.
Tapi ada kesalahan-kesalahan yang sama je lah. Kelas-kelas lain pun ada yang buat. Okey untuk keempat-empat wazan tu. Sama ada madhi ataupun amar. Kesalahan yang walaupun nampak macam simple, tapi tidak boleh dimaafkan. Dia taklah berdosa masuk neraka no, tapi tak boleh maaf lah. Iaitulah bukan sahaja dia bariskan, tetapi lebih ekstrim daripada itu, dia kalau sekadar dia bariskan alif tu, kita kata tadi, bolehlah kita pejam mata dan kita maafkan. Misalnya, untuk alif yang berada di awal 14, 15, 16 dan 19 tu. Katakan dia bariskan, contohlah. Katakan kita ambil contoh wazan 14 . Katakan pelajar bariskan, walaupun kita kata jangan baris. Dia bariskan pada madhi dan dia bariskan pada amar misalnya. So, tak apalah, kita kata kita maafkanlah. Tapi kesalahan yang tak boleh dimaafkan bila mana dia bukan sekadar baris tapi dia buat begini. Yang ini tiada maaf bagimu lah. Nampak? Sebab ini bukan salah kecil ni. Ini salah yang wabillahi taufiq wa hidayah. Jadi jangan kita simply kata, kan sama je. No. Hamzah ni bukan sama. Hamzah ni kalau ada waw kena bunyi ni. Wa in fa'ala. Yang ni tak bunyi. Wan fa'ala. Lain. Salah besar tu. Jadi jangan kecil hatilah kalau yang ni saya salahkan ni. Memang takkan ejas. Saya takkan ejas. Saya akan kata salah je. Jadi hati-hati 14, 15, 16, 19. Jangan sesekali tambahkan Hamzah. Ini salah besar ni. Tulisan dia salah. Tak boleh. Hamzah kotak dengan Hamzah wasal ni dua benda yang tak sama dalam bahasa Arab. Dua benda yang berbeza. Hamzah is Hamzah lah. Alif bukan Hamzah. Hamzah lain, alif lain. Walaupun bunyi dia sama. Okay. Alright. Cuba tengok pattern kita. 19.
Ustaz, masdar tu Ustaz letak tengah-tengah ya. Kalau dalam carta ke ujung Ustaz. Confuse nanti. Oke, oke. Alright. Oke. Kita ambil perkataan yang popular, tiga huruf asal. Ghafara. Ghafara. Oke. Ditambahkan imbuhan tiga huruf saja. Alif, sin, dan ta. Alif, sin, dan ta. Depan. Oke.
Oke, so ini yang pertama ya. Istaghfarah, minta ampun. Istaghfartu, istaghfarna, istaghfarti, istaghfartuma, istaghfartunna, istaghfarta, istaghfartuma, istaghfartum, istaghfarat, istaghfarata, istaghfarna, istaghfarah, istaghfarah, istaghfaru. Alright. Oke, mudhari'.
Alright. Coba tengok mudhari' itu. Ana astaghfiru. Nahnu nastaghfiru. Anti tastaghfirina. Antuma tastaghfirani. Antunna tastaghfirna. Anta tastaghfiru. Antuma tastaghfirani. Antum tastaghfiruna. Kemudian hiya tastaghfiru. Huma tastaghfirani. Kemudian hunna yastaghfirna. Kemudian huwa yastaghfiru. Huma yastaghfirani. Kemudian yang terakhir, hum yastaghfiruna. Oke ya, dapat? Ya. Alhamdulillah, tulis dapatlah. Hafal belum lagi? Tulis dulu. Satu-satu satu. Jangan kelang kabut. Oke ya. Slow and steady. Alright. Seterusnya kita nak berpindah kepada amar dan nahi. Ah, Cuma sebelum tu cuba tengok mudhari' itu. Jadi mudhari' itu yang ana itulah yang kita baca, yang kita selalu zikirkan. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ah, Dari yang pertama sekali itu. Maknanya aku minta. Aku memohon keampunan daripada Allah. Okey eh. Istighfar ni dia special sikit lah. Walaupun buat berjemaah, masing-masing kena istighfar sendiri-sendiri je. Jangan pula kan dia pakai nahnu pula tu. Nastaghfirullah. Tentang dia tera tangan eh. No, no, no. Tak usah duk nastaghfirullah, nastaghfirullah lah. Okay, eh. Untuk minta ampun ni kita minta ampun diri kita sendiri saja. Astaghfirullah. Okay, eh. Alright. Tapi kalau kita nak minta ampunkan orang lain macam mana? Ah, Nak pakai fi'il apa tu? Kalau fi'il madhi telah minta ampun. Tapi istighfar kita tak pakai madhi, kita pakai mudhari'. Kita tak kata istaghfartu. Kenapa tak pakai madhi? Kenapa pakai mudhari'? Puan Siti. Kenapa tak kata saya tu kita pakai madhi istaghfartu. Tapi kita pakai mudhari' astaghfiru. Silakan. Pada pendapatan saya. Ya, mikrofonnya. Fatwa tu tak dapat didengar. Okay. Kena buka mikrofon dulu. Why? Kenapa tak kata istaghfartu, tapi kita kata astaghfiru. Ya, mikrofonnya. Okey. Ramai Ustaz. No, saya kata bukan masalah ramai. Saya kata ana kenapa tak pakai madhi, kita pakai mudhari'?
Kenapa kita kata saya minta ampun tu kita pakai mudhari' tak pakai madhi? Saya minta ampun. Saya tak tahu Pak. Ah, tak pasti ya. Tahu Ustaz. Ah, Tak tahu Ustaz. okey okey. Saya bantu Ustaz. Ya, sila. Mungkin sebab dia ataupun sebab dia mudarik ni adalah kata kerja sekarang, maknanya present tense. So, So kita bila minta ampun, kita minta ampun sekarang lah. Takkan yang telah minta ampun. Kalau macam Madi dia telah ampun. betul lah. Yang Tapi past tense. tapi saya terajang pak cik tu semalam. Yelah, kita terajang dia semalam tapi hari ni kita minta ampun. Kita Tak minta lah. ampun hari ni. Memang minta Betul ampun hari ni, tapi minta ampun untuk yang kita terajang semalam. Oh. Tak boleh? Mereka tu sedang. Ya, mudarik tu sedang berlaku sekarang lah. Maknanya pada ketika ini kita minta ampun. Okey, tapi kita terajang dia semalam. Pening. Tengok. Ustaz ni bagi orang pening ni lah. Ah, okey okey. Untuk istighfar ni tak payah berkira lah. Tak usah duk kata telah minta ampun, telah minta ampun. Sebab dosa kita ni renew. Faham tak? Selagi kita hidup, kita still berdosa kan. Betul eh? Ah, ni dalam kelas ni pun macam-macam dosa kita buat ni. Kan? So jawapan saya salah ke betul Ustaz? Tak ada isu, betul lah tu. Cuma nak Oh. katanya yang lebih tepat mungkin dari sudut kenapa kita tak pakai past, sebab selagi kita hidup kita akan still berdosa lah, dia continuous. Dia tak payahlah guna soalan macam ngungkit, saya telah beristighfar semalam ya Allah, kan. Ya Allah dah istighfar dah semalam, kira pula. Janganlah telah pula. Minta ampun selalu. Nabi pun 70 kali sehari setiap hari. Okey, alright, kita masuk yang terakhir, amar dan nahi. Oh, tamat lah.
Tak muat, tak muat. Cik sikit. Okey. Alright. Tengok Amar, anti istaghfiri. Antuma istaghfira. Antunna istaghfirna. Anta istaghfir. Antuma istaghfira. Antum istaghfiru. Kemudian nahi, anti la tastaghfiri. Antuma la tastaghfira. Antunna la tastaghfirna. Kemudian anta la tastaghfir. Antuma la tastaghfira. Antum la tastaghfiru. Dan yang terakhir, fa'ilnya mustaghfirun. Oke. Kemudian maf'ulnya ubah baris saja. Mustaghfarun. Oke. Dan yang terakhir masdarnya istighfar. Alright.
istighfarun. Okey. So inilah masdar, fa'il, maf'ul dan masdar. Untuk latihan kerja rumah, sila ambil dua perkataan ni. Yang pertama, ajalah, segera, cepat. Ajalah, cepat ataupun segera. Okey. Tukarkan kepada 19. Minta. Okey. Makna asal 3 huruf tu cepat, segera. Tapi dia cepat yang kadang-kadang dia ada unsur negatif sikit. Ada cepat dia positif Alhamdulillah, cepat dia buat kerja yang ni lebih kurang Datin Cik tambah kalut tu kalut. Kalut. Kalut ni jarang lah positif kalut sungguh. Okey. Kalau standard kita kata kelang kabut sikit. Bukan kelang kalibut, kelang kabut. Okey. Ajalah, kemudian yang kedua iaitulah 3 huruf asalnya besar. Besar. Dia bukan kabara, kabura. Jadi nanti bila tukar kepada 19, ini yang kita sebut sebagai sombong. Minta dibesarkan. Minta diagungkan. Minta dinaikkan. Minta ditinggikan. Jadi saya bagi yang 3 huruf saja. Sila ubah sendiri kepada wazan 19. Alright. Okey. So dua ni lah untuk buah tangan kerja rumah kita InsyaAllah. So nanti kita sambung pada sesi yang akan datang. Kita akan ulang sekali lagi wazan yang ke-19. Okey. Jadi latihan-latihan yang masih belum siap tu sila siapkan. Sebab akan datang ni setelah selesai semua nanti kita akan patah balik. Kita akan pergi kepada nota tu saya akan bagi kemudian, iaitulah kita akan cuba dalam bentuk yang seringkas mungkin lah. Maknanya setiap wazan tu kita ambil dalam 4 hingga 5 helai. Contohnya kita akan patah balik wazan yang ke-11. InsyaAllah kita akan baca ayat-ayat Quran yang ada wazan 11. Madhi, mudhari, amar, nahi, masdar. Kita rotate balik lah. 11, 12. Okay, sebelum nanti kita baca surah sebenar dalam Quran. Bila kita masuk surah sebenar, waktu tu dia tak ada susunan dah, dia random. Tahu random? Kita yang nak kena bersilat lah. Nak buka silat pulut ke, silat tapai ke, silakan. Dia dah tak ada susunan lagi dah Nak buka taekwondo ke, nak buka apa, sila. Jadi kita akan train dululah baca ikut susunan. Okey, insyaAllah. Alhamdulillah. So nanti kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz.
Sama. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insya-Allah. InsyaAllah. Selamat tahun baru melebihkan usaha. Amin. Ini penting lagi lah. Kenapa? Okay. Assalamualaikum.